Okey, bab 3. 3.1, okey, bab 3 ni adalah metodologi kajian. Metodologi ni adalah kaedah kajian. Okey, kaedah. Baik, 3.1 biasalah pendahuluan. Jadi kita katakan dalam kajian ini kita tidak menggunakan kajian secara soal selidik, tetapi kita akan banyak menggunakan kajian secara secara pembacaan, secara rujukan kepada data-data yang sedia ada. Kita akan menggunakan kajian secara uji kaji ataupun secara lapangan dan sebagainya. Ini kerana kajian secara uji kaji di lapangan adalah lebih sesuai, lebih bertepatan dalam menyelesaikan masalah ini, dan kita rasakan bahawa kajian cuba jaya juga adalah satu cara yang berkesan, bla 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 bla. Itu pendahuluan lah. Okey, jadi dalam metodologi kajian saya nak bagi tuan-tuan faham, biasanya dalam kajian tesis ni ada dua, satu dipanggil kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif ni banyak menggunakan data daripada soal selidik. Kita membina suatu soal selidik, kita membina 20 soalan, 30 soalan, dan kita akan coding data daripada soal selidik tersebut. Yang kedua, kita secara kualitatif, kerana kita nak lihat dari segi lapangannya, dari segi apa yang kita boleh touch, kita boleh lihat, bersentuh, apa yang kita boleh kita boleh secara temu bual dengan masyarakat untuk mengetahui positif, negatif, kesan, akibat dan sebagainya. So, dalam metodologi kajian, dia menerangkan tentang kita nak pilih yang mana, sama ada secara kuantitatif ataupun kualitatif ataupun kaedah secara bercampur. Ada juga soal sedikit, tetapi kita banyakkan juga secara kajian secara rujukan, buku-buku, data-data dan sebagainya. Okey, itu dalam pendahuluan. Jadi kita kena tahu bab 1 pendahuluannya tentang masalah kajian itu tadi. Okey, tentang masalah. Bab 2 pendahuluannya kita cerita tentang kajian-kajian lepas yang orang buat. Bab 3 pendahuluannya kita cerita sikit tentang jenis-jenis kajian, bentuk kajian yang kita pilih. Saya pergi kepada 3.2. Jenis dan bentuk kajian yang digunakan. Jenis dan bentuk kajian yang digunakan adalah kajian secara kualitatif ataupun kajian secara bercampur, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara bercampur, kualitatif dan juga kuantitatif. Maksudnya ada juga soal sidik dan juga ada kajian secara rujukan. Okey. 3.3 sasaran kajian. Sasaran kajian ini ditujukan ialah kajian ini ditujukan kepada pesakit-pesakit, kepada pesakit-pesakit COVID-19. Nombor 3 tu 3.3, sasaran kajian responden ialah kepada pesakit-pesakit COVID-19 yang sedang dikuarantin di dalam daerah Pekan, dalam daerah Sungai Buloh, dalam daerah Kota Baru, dalam daerah Sabak Penang. Okey, sasaran kajian ini ialah 10 orang yang positif COVID-19 yang sedang dikuarantin yang berada dalam daerah Sabak Penang, tentu. Okey, jadi mana kita nak mengkaji 10 orang ni, kes 10 orang ni. Ataupun 20 orang, ataupun 30 orang, ataupun 50 orang. Okey, jadi sasaran kajian responden ialah mereka yang positif COVID-19 dalam daerah Sabak Penang. Kita nak buat kajian. Sama ada kita nak 10 orang di hospital Sungai Buloh ke, ataupun orang yang sedang kuarantin di rumah ke, kita nak buat kajian. Okey, sasaran tu kena jelas. Berapa orang kita sebut, berapa orang kena buat sasaran kajian tu, 10 orang, 20 orang, lokasinya di mana. Okey, 3/4 dan lokasi dan bilangan responden. Okey, sasaran kajian ialah
3.3 sasaran kajian adalah mereka yang positif COVID-19. Okey. COVID-19 di kalangan orang Melayu, Cina, India. Okey, lokasi dan bilangan responden, lokasi di sekitar daerah Sabak Bernam. Bilangan responden lebih kurang dalam 10 orang sahaja, 10 orang kajian saja. Itu 3.4. Okey, kemudian 3.5 jadual kronologi kajian. Ini ala KPTI Jadual kronologi kajian bermaksud apa? Sejak pada orang masuk. Okay. Baik, 3.5 jadual kronologi kajian. Saya ulang balik, 3.5 jadual kronologi kajian bermaksud ialah bermula saja kita mengarang keses ini, contohnya pada hari ini berapa bulan hari ini? Hari ini bulan 11 11 atau 12? Hari ini berapa bulan? Hari ini berapa bulan? 11. Katalah kita bermula di 11 hari ini kita dah tulis. Pada bilangan perkara catatan. Bilangan 1 tarikh 11 hari bulan 2, 11 hari bulan 1 2022, perkara mengikuti kelas bimbingan tesis bersama Dr. Syam. Catatan, kalau perlu catatlah. Nanti bilangan kedua besok, besok saya mengenal pasti, saya mencari tajuk. Saya mencari tajuk yang sesuai untuk tesis saya. Okey, tajuk sesuai. Itu tarikh pada hari ini 11, besok 12 kan. 13 hari bulan saya telah berhubung dengan pensyarah saya untuk mengetahui adakah tajuk yang saya pilih, iaitu kajian umrah, kajian tadi kita nak kajian umrah kan. Tajuknya ialah kemampuan rakyat Malaysia mengerjakan umrah ataupun kesan umrah kepada peningkatan ibadah selepas balik umrah. Contohlah lebih kurang macam tu. Tajuk tu dengan pensyarah saya sesuai. Tarikh sekian sampailah tuan-tuan buat kronologi kajian tu, tulis tu sampailah sampai tuan-tuan habis buat buku ni. Itu yang penting lah. Buat satu jadual. Ini jadual kronologi kajian. Jadi di situ tuan-tuan nampak step daripada tuan-tuan mula satu-satu. Saya telah pergi ke Universiti Perguruan Sultan Idris, ke Perpustakaan Mulia untuk melihat contoh-contoh tesis yang dibuat di sana pada tarikh sekian saya telah pergi ke pusat ke Universiti Perpustakaan Bainon ke UPSI. Saya telah pergi menemui menembual orang yang menyakit coronavirus, serta menembual dan mengumpulkan beberapa soalan kepada beliau. Saya telah saya telah menurun ke lapangan, meninjau sendiri, bla 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 bla. Jadi itu kronologi kajian. Jadi bila tuan-tuan tulis kronologi kajian, tuan-tuan punya tesis tu panjang lah. Daripada 60 muka surat tu, mencapailah 60 muka surat, 70 muka surat. Kalau tak nanti macam pendek. Dia faham ya? Sebab dalam bab 3 ni, mungkin kalau 3.2 tu jenis dan bentuk kajian tu mungkin tak berapa panjang. Mungkin sasaran kajian tu tak berapa nak panjang. Jadi panjang itu saya katakan tadi setiap bab lebih kurang 12 surat kan, mungkin akan ditampung di 3.5 kalau bab 3 ni lah. Jadi mungkin 3.5 tadi telah menampung 12 muka surat ataupun 13 muka surat. Yang lain-lain tu 3.1 mungkin satu muka surat, 3.2 mungkin satu muka surat, 3.3 mungkin satu muka surat, 3.4 mungkin satu muka surat. Tapi 3.5 10 muka surat. Jadi menampunglah 12
minimum 12 muka surat untuk bab 3. Okey, kita pergi pada bab yang keempat.